And then later on, I will share the recorded video in Google Classroom. So for now, I will share my screen. Okay, can you see my screen now? Can. Yep. Okay, I will change to full slide. Boleh tengok slide full screen? Boleh. Boleh. Boleh Boleh, tak? madam. Alright, okay, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. So we are still in the same topic as yesterday, basic statistic, which is the last chapter for our subject. Okay, yesterday we do part 1 where we discuss 3 important thing in statistic which are mean, median and mode. So today we will continue with mean, mode and median but with another formula. Alright, you can refer to your textbook on page 237. Okay, page 237. Okay, let's look at the first one, mean. Okay, tapi jangan risau formula ni semua akan diberi waktu test, waktu exam, formula akan diberi. So you don't have to worry, you don't have to memorize the formula. You just need to understand. Alright. Mean. Okay, mean masih samalah macam semalam. Maksudnya purata. Okay, this is the symbol for mean. Okay, X ada garis ke atas dia. Equal the summation of X divided by N. Or the summation of Fx divided by summation of F. Apa maksud summation? Maksud summation adalah hasil tambah. Okay, tak apa. Kalau formula ni tak faham, tak apa. Later on, we will discuss example. Okay, untuk to further understanding. Okay, untuk mudahkan lagi pemahaman. Right, number 2, mode. Okay, mode semalam kita discuss mode ni adalah kekerapan. Dalam satu set data tu, which value come out the most. Okay, value mana yang keluar paling kerap, that is the mode. So the symbol for mode is X. And then atas dia ada cap macam ni. Equal LMO. Okay, kita tengok what is LMO. LMO ni lower class boundary of model class. Plus ni delta 1 divided by delta 1 plus delta 2. Okay, delta 1 is model class frequency minus frequency for the class before the model class. Delta 2 model class frequency minus frequency for the class after the model class. And then multiply by C. C class size. And the last one, median. Okay, symbol for median X. And then ada wave dekat atas ni. Okay, what is median? Okay, semalam kita discuss median ni adalah nilai yang di tengah-tengah selepas kita susun data tu dalam urutan menaik. Okay, untuk median, first kena make sure susun dulu data. We must arrange the data in ascending order. Mesti susun dulu data tu dalam urutan menaik. Kemudian kita akan ambil nilai yang di tengah-tengah. So that is median. Okay, formula for median equal LM. What is LM? Lower class boundary of median class. Plus, okay, kalau dia tanda macam ni maksudnya summation. Okay, summation ataupun diguna perkataan cumulative. Maksudnya hasil tambah. So cumulative F divided by 2 minus cumulative Fm minus 1 divided by Fm. So cumulative Fm minus 1 adalah cumulative frequencies for the classes before the median class. Okay, Fm median class frequency. And then multiply by C. C is the class size. Okay, I know. Tengok formula, tengok dia punya definition ni macam susah nak faham, but it's okay like I told you before. All this formula will be provided for your final exam. Okay, sorry, we do not have any more test. Kita dah tak ada test, kita tak ada quiz. Kita cuma tunggu final exam sajalah.
So all these three formulas will be provided. You don't have to worry. You just need to understand. Alright, let's proceed to the first example. This example is also in your book. You can refer to example 1 in your book on page 238. Okay. Class, are you ready? Example ni kena fokus sikit lah supaya betul-betul faham. Semua ready ke? Ready. Alright. Ready. Thank you. Okay, example 1. The following table shows the distance in kilometers for 80 UiTM lecturers from their homes to the workplace. Right, so we have a table. First column, distance in kilometer. Second column is the number of lecturer. Okay, ini kolom ni, number of lecturer ni adalah dia punya F ataupun frekuensi. Maksudnya dia punya kekerapan lah kan. Okay, contoh. Untuk first category, yang jarak dia 1 to 5 kilometers. Kekerapan dia adalah 5 orang. Okay, second category, 6 to 10 kilometers. Number of lecturers, 33. So kekerapannya 33. The third category, 11 to 15 kilometers, 20. Fourth category, 16 to 20 kilometers, 19. And the last category, 21 to 25 kilometer, 3. Okay. So the question want us to calculate mean, mode and median. Let's start with the first one. We want to calculate mean. Okay, mean ni adalah purata. Okay, formula dia bagi macam ni tadi. Summation fx divided by summation of f. Okay. Ni tadi saya kata number of lecturers ni adalah dia punya frekuensi kan. Dia punya kekerapan. So kita boleh kira summation of f. Summation of f tambah semua. 5 plus 33 plus 20 plus 19 plus 3. So we get 80. So hasil tambah ni semua total number of lecturers adalah 80. Okay, dari situ kita dapat ni summation of f divided by 80. Okay, macam mana nak dapat summation f multiply by x? Okay, macam mana dapat 3? Okay, kita kira. From first category is from 1 to 5 kilometers. So 1 plus 5 divided by 2. 1 tambah 5 berapa? 1 tambah 5? 6 bahagi 2? 3. 3. Dapat 3 kan? Yang 3 darab 5. So 3 darab 5. That is for the first category. Okay, second. So from 6 to 10 kilometers, 6 plus 10 divided by 2. 6 tambah 10? 16. 16 bahagi 2? 8. 8. Jadi 8 darab 33. Okay, that is for the second category. Okay, third category, 11 to 15. So again, kita repeat lah. Repeat the same jalan kerja. Repeat the same working. So 11 plus 15 divided by 2. Okay, you can use your calculator. 11 plus 15 is 26. 26 divided by 2, we get 13. So 13 multiply by 20. Ni semua multiply lah. Okay, 13 multiply 20. So kita dapat for the third category. Proceed. Fourth category, 16 to 20 kilometers. Okay, 16 plus 20 divided by 2. Okay, berapa ni? Cuba kira. 18. 18. Okay, very good. So 18. Memanglah ada jawapan bawah kan? Betul. 18 Betul. multiply by 19. Okay, and the last one, 21 to 25. Okay, 21 plus 25 divided by 2, we get 23. So 23 multiply by 3. Okay, dapatlah for all 5 categories. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Itu adalah summation F multiply by X. And then divide by summation of F.
80. Ni tadi kita dapat sini lah. 50 plus 83 plus 20 plus 19 plus 3. So, jawapan akhir 80. Okay, yang atas selesaikan. We get 950 divide by 80. So, mean equal 11.875. Okay, untuk soalan yang pertama ni, mean. Ada apa-apa nak tanya? Any question? Madam, kenapa divide by 2 ya? Purata. Sebab purata. Purata. Saya dengar bunyi mesej kejap saya check. Tak ada Okay, itu saja. Any other question? Memang divide by 2 Tak kira apa nilai kat sini, kita akan divide by 2. Anything else? Sebab dia purata maksudnya. Ni kan 1, 2. Kita bagi dengan 2. Memang bahagi 2. Okay? Tak ada Memang bahagi bagi lain. Sebab kat sini memang dia punya range memang from yang rendah kepada yang tinggi kan. Jadi memang walaupun nilai beza dia kat sini 10 ke 20 ke, tapi kita akan ada 2 value. Jadi kita akan bahagi dengan 2. Okay. Okay, so moving on to the next question. Masih lagi example yang sama, but this time we want to find the mode. Okay, mode. Mode ni adalah kekerapan kan? Kategori mana yang mempunyai kekerapan yang tertinggi? Okay, kita tahu tadi kita ada 5 kategori. So, which category with the highest frequency? Mana satu? Which category has the highest frequency? 6 hingga 10. Ya, betul. Sebab 33 orang. 33 orang ni jarak daripada rumah nak ke UiTM daripada 6 ke 10 kilometer. So, yang paling tinggi ni, okay, the highest frequency ni kita namakan dia sebagai model class. Okay, ni paling tinggi kan? So, this category is our model class. Okay, kita tengok balik formula untuk mode tadi. Okay, mode LMO. Lower class boundary of model class. Okay, sekarang kita dah tahu model class kita yang kategori 6 ke 10 kilometer sebab ada 33 orang lecturer. Nanti kita akan tengoklah ada lower class boundary. And then delta 1 and delta 2 model class frequency minus frequency for the class before the model class. Okay, kalau delta 2 model class frequency minus frequency for the class after the model class. And then C is the class size. Okay, back to the question. Okay, LMO tadi. Dia kata lower apa? Lower class boundary of model class. Okay, this is our model class. Lower class boundary dia adalah ini. Okay, ini model class. Lower class boundary, kita ambil yang ini. So, how do we get 5.5? Mana boleh tulis? 5 plus 6 divide by 2. Okay, 5 tambah 6, 11. 11 bahagi 2 dapat 5.5. Aura, mana kalkulator tadi? Yang nombor-nombor tadi. Okay. Ini lower class boundary. Kalau upper class boundary, saya guna warna lain. Okay, kalau lower class boundary yang ni. Kalau upper, sorry. This is our model class. 33 is model class. Lower class dia 5, 6. Kalau upper class dia 10, 11. Okay, LMO ni tadi lower
class boundary. So 5 ni 5 plus 6 divide by 2. We get 5.5. Nak buat apa? Okay. Kat sini dulu ada apa-apa nak tanya tak? Nak buat apa? Tak ada. Tengok. Kat sini ada apa-apa nak tanya? Tak ada Kalau Ah, apa kelas boundary madam? Tapi untuk kat sini kita memang takkan ada guna lah. Memang kita hanya guna lower class boundary saja. So tengok Lower. kita nombor 1. Tentukan mana satu model class. Model class tu tengoklah frekuensi mana paling tinggi. So tengok kat sini. Ambil ni 5, 6. Okay, so 5 tambah 6 bahagi 2 dapat 5.5. madam. Okay, sekarang kita nak kira delta 1. Ada 11. Okay, delta 1 tadi Ada 11 mana? model class frequency minus frequency before the model class. Okay. So model class frequency kita 33. Model class frequency kita 33. Ni. Dia kata tolak dengan before. Before dia ni 5. So 33 minus 5. 33 minus 5 we get Minus tu 28. apa? Tolak sayang. Makna tengah cakap dengan student Makna ni. Orang duduklah sana. Sweden tu kawan Makna kan? Bukan. Anak murid. Anak murid cikgu mana? Makna cikgu. Makna ajar anak murid Makna. Orang duduk sana boleh? Oh, kawan mana? Okay, sorry. Tu anak saudara saya. Right. So again. Ini tadi delta 1. Baik semula kita tengok definition dia. Model class frequency minus frequency for the class before the model class. Okay, ini model class frequency kita 33. Before dia 5. So 33 tolak 5 kita dapat 28. Okay, ini samalah delta 1. Okay, untuk delta 2. Okay. Salah. Definition untuk delta 2 adalah model class frequency minus frequency for the class after. Okay, after. Ini kita punya model class 33. After dia 20. So 33 minus 20. 33 minus 20 we get 13. And the last one C. So what is C? C is the class size. Okay, class size. Class size kita ni semua ni. Okay, 1 sampai 5 ada berapa? Data dia 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? 6 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. 5 juga. So semua memang sekata lah. Kalau kat sini 5, 5, 5, 5 sampai akhir mesti 5. So our C is 5. And then kira lah yang belakang ni darabkan dulu. And then jawapan tambah 5.5. So we get final answer 8.915. Any question? For this part, any question? Madam. Okay, C. Median. Median adalah ya. Saya nak tanya. Tanya lah. Okey. Dekat yang madam bulatkan 10 dengan 11 tu. Kita tak guna. Ini saya kata kalau apa, tapi kita tak guna pun lah saya padam balik. Okay. Okey. Kita guna lower. Sebab ni LMO ni lower. Dia LMO memang ambil 5 dengan 6 tak boleh ambil 1 dengan 10. Janganlah macam Kalau okay, katalah ini awak punya model class. Let's say this is your model class. So dia punya lower class boundary dia berapa? 20, 21. 20, 21. Janganlah suka hati ambil yang lain-lain. Memang tak boleh madam Janganlah. Okey. Anything else? Lagi? Okay, kalau 19?
Kalau 19 ni your model class, lower boundary ambil berapa? 16 tu. 15 dan 16. Okay, 15 dan 16. So 15 tambah 16 bahagi 2. Okay, boleh? Okay, untuk delta 1 tadi, frequency of model class minus frequency of the class before. Okay, untuk delta 2, frequency of model class minus frequency class after. So 33 minus 20. 5 ni tadi class size, kita tengok kita punya kategori ni. Setiap kategori ni berapa dia punya, ada berapa nilai lah. 21, 22, 23, 24, 25. Okay. Okay, C. Median. Median kalau kita belajar semalam, first we need to arrange in ascending order. Kita kena susun dulu dalam urutan menaik, kemudian kita akan ambil nilai yang tengah-tengah. Okay, so sekarang ni tadi kita dah kira kan dekat sini frekuensi dia 80. total frekuensi 80. Jadi tengah-tengah berapa? 40. Okey, 40 kan. Sekarang kita kena cari 40 berada dalam kategori mana? So 5. 5 tambah 33 berapa? 5 tambah 33, 38. 37. 8. 8. Okey, 5 tambah 33 baru 38, belum sampai 40. 38 tambah 20, 58. Jadi 40 akan berada pada kategori 11, 15 dekat sini. Betul? Okay, sekali lagi Tadi kita dah kira number of lecturers, total number of lecturers is 80. Median, kita nak cari median. Median ni yang tengah-tengah kan? Jadi kita bahagi 2. Bahagi 2 dapat 40. Sekarang kita nak tentukanlah 40 tu duduk dekat mana. 5 tambah 30, kalau kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, baru 5. Okay, kalau kat sini tambah lagi baru dapat 38. 38 nak lagi 2 kan. Jadi kat sinilah 40 berada dalam kategori ini. 11, 15. So this is our median class. Kita namakan ini median class. Alright. Sekarang kita nak substitute dalam formula. Okay, LM. Tengok balik. What is LM? LM, lower class boundary of median class. Okay, kalau MO ni tadi untuk model class, MO. Kalau M saja untuk median class. L ni lower boundary lah. Okay, lower boundary median class, lower boundary model class. Kita dah tentukan median class. Okay, sekarang saya tanya awak, apa dia punya lower boundary? 10, 11. Betul, 10, 11. Jadi untuk dapat 10.5 ni, 10 tambah 11 bahagi 2. Okay. LM, lower class boundary untuk median class. So tadi awak sendiri dah bagi tahu saya. Dia punya lower dia 10, 11. So 10 tambah 11 bagi 2 dapatlah 10.5. Okay, ini kumulatif ataupun summation of F. Okay, summation of F 80 lah. Formula dia memang 80 bahagi 2. Alright. Ini summation F M-1. Okay, kita tengok apa tu. Summation Fm-1, cumulative frequency
for the classes before the median class. Cumulative. Cumulative ni adalah hasil tambah ataupun summation lah. So dia kata hasil tambah frekuensi semua kelas before the median class. Okay, ni median class kita. Hasil tambah frekuensi before median class. So dapat 38 ni 5 tambah 33. Okay, 38. Hasil tambah semua kelas before median class. 5 tambah 33 dapat 38. Okay, FM. FM ni frekuensi of median class. Okay, frekuensi of median class, ini kita punya median class, frekuensi kita adalah 20. So 20. Okay, class size sama macam tadi sebab ni soalan yang sama kan. Kita masih lagi guna kategori yang sama, jadi class size pun masih sama 5. Okay. Kira and finally we get the answer is 11. Okay, sekali lagi kita mula balik daripada mean. Okay, mean ni purata. Kalau ikut formula, summation of fx divided by summation of f. Okay, kita mula dengan yang senang lah, summation f. Summation f ni hasil tambah semua frekuensi. So 5 plus 33 plus 20 plus 19 plus 3 we get 80. So divided by 80. Okay, untuk yang dapat yang atas ni, frekuensi f multiply by x. Okay, mula-mula kita kena kira purata bagi setiap kategori. So macam ni 1 to 5 km. 1 plus 5 divided by 2 dapat 3. So 3 multiply by 5. 6 to 10 km. 6 plus 10 divided by 2 we get 8. And then 8 multiply by 33. 11 to 15. So 11 plus 15 divided by 2 we get 13. 13 multiply 20. 16 to 20 km. 16 plus 20 divided by 2 we get 18. 18 multiply 19. And for the last category, 21 to 25 km. 21 plus 25 divided by 2 we get 23. 23 multiply 3. Okay. Darabkan dulu, tambah dapat 950. So as for the final answer, 950 divided by 80 we get 11.875. Itu mean. Number 2, we want to calculate the mode. Okay. Mode ni kekerapan. Kekerapan yang paling tinggi. So from all 5 categories, the category with the highest frequency adalah the second category. Ini kan. Sebab ada 33 orang. So we name this category as model class. Okay, model class. Sekarang kita dah boleh kira ikut formula. Ini lower boundary for model class. Lower boundary model class. This is our model class. Lower boundary dia ini 5, 6. So 5 tambah 6 bahagi 2. We get 5.5. Okay, delta 1, delta 2. Delta 1, frequency of model class minus frequency of the class before. Model class kita 33, before dia 5. 33 tolak 5, dapat 28. Delta 2. Okay, delta 2, frequency of model class minus frequency after model class. Model class 33, after dia 20. So 33 minus 20. We get 13. And lastly, sini tadi class size. Okay, inilah. Dalam setiap kelas ni atau setiap kategori ni berapa jarak dia. So 21, 22, 23, 24, 25. Okay, kita ada 5. Kira semua. We get final answer. Mode equal 8.915. And the last question for this example, we want to calculate the median. Okay, median yang kita belajar semalam adalah nilai yang tengah-tengah. Okay, nilai tengah-tengah adalah urutan menaik. So first we need to find the median class. Total number of frequency tadi 80. Jadi yang tengah-tengah adalah 40. Sekarang kita nak cari 40 ni kat mana?
Okay. First class baru 5. Second class kalau 5 tambah 33, 38. Tak cukup lagi 40. Tambah lagi 2. So 40 berada di kat sini lah. 11 ke 15 km. So we name this as the median class. Sebab 40 akan berada di sini. Okay, now nak masuk dalam formula LM. Lower boundary for median class. Lower boundary median class. This is our median class. Lower boundary dia 10, 11. So 10 plus 11 divided by 2. We get 10.5. Okay, ini summation of frequency divided by 2. Inilah summation frequency 80 bahagi 2. Okay, summation of frequency median class minus 1. Okay, maksudnya class before dia lah. Class before dia. Ini kita punya median class. Class before kita ada 5 dan 33. So 5 tambah 3, 3. Kalau before ni ada 8 kelas, kita tambahlah 88. Okay, tapi ni ada 2 saja. So we just took 5 plus 33. FM, frequency of median class. Okay, frequency median class kita ini 20. Ni median class, frequency dia 20. Class size. Okay, class size sama macam tadi. And then kira final answer median equal 11. Alright. Hello? Are you still with me? Alright, madam. Okay, very good. Rasa-rasa setakat ni masih okay tak? Masih. Okay, kalau masih okay, can I continue to the next example? Yes, please. Kalau okay, saya nak pergi next example. Boleh, Kalau madam. tak, alright. So very good lah. Kalau boleh sambung, kita terus sambung. Okay, this example pun ada dalam buku. Okay, kalau dalam buku awak, example ni nombor 3. Okay, example 3, muka surat 240. Okay, apa beza example ni dengan example tadi? Okay, kalau tengok example tadi, kita punya kelas ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini odd. Okey, nombor ganjil. Nombor ganjil tu 3, 5, 7 atau 9, 11 ke. Okey, kalau awak punya kategori ni nombor-nombor ganjil, awak selesaikan macam cara yang kita belajar tadi lah. Okay, tapi example ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kali ni kategori dia adalah even number, nombor genap. Untuk nombor genap ada lain sikit je. Formula semua sama, cuma cara kerja tu ada beza sedikit sahaja. Alright. Okay, let's start the discussion for this example. The following table shows the frequency distribution of the daily commuting time in minutes from home to work for 50 employees of Trans Company. First column, the daily commuting time in minutes. Second column is the number of employee. So dia buat jadual berapa minit masa diambil oleh pekerja untuk sampai ke company dia. Okay, kategori pertama 10 to 14 minutes. Dalam 10 ke 14 minit seramai 9 orang. Okay, 15 to 19 minutes 8 orang. 20 to 24 minutes 15 employees. 25 to 29 minutes 10 employees. 30 to 34 minutes 5 employees. 35 to 39 minutes 3 employees. Okay, so that is the data that we have for this example. Alright, same like before, the question asks us to find mean, mode and median. So again, this formula will be provided, so you don't have to worry. Awak tak perlu hafal, cuma awak perlu faham lah. Okay, untuk mean, summation of frequency multiply x divided by summation of frequency.
Okay, kita mula dengan yang senang lah. Kita kira dulu summation of frequency. 9 tambah 8 tambah 15 tambah 10 tambah 5 tambah 3. Kita tambah ni semua. 50. Kenapa 2 ni? Kenapa 2 tambah 3? Tambah 5 tambah 12, 19. Apa ni? Salah lah ni Patutnya 9 tambah 8 tambah 15 tambah 10 tambah 5 tambah 3. Salah nombor bawah ni. Salah soalan. Saya salah soalan. Dalam buku urutan dia lain. Oh, ni jawapan untuk soalan lain ke apa maksudnya? Bukan, maksud ke dekat number of employees tu yang first 2, lepas tu second 3, lepas tu 5, 12, 19, 9. Oh, okey baru faham. Soalan ni. Ni nombor kat sini. Saya salah ambil lah maksudnya. Ni lah kan yang Ya. salah. Okay, sorry saya check Ah. balik. Sana ni padam balik. Kejap sorry, thank you. Betul. Oh, betul. Okay, yang salah ni lah. Kita ambil yang betul. Saya ikut buku 2, 3, 5, 12, 19, 9. Okay, ni yang ikut dalam buku. Tapi masa ni samalah. Alright, thank you. So back to our discussion. Alright, jadi summation of frequency betul lah 2 plus 3 plus 5 plus 12 plus 19 plus 9. So kat sini kita dapat total 50. Okay, and then untuk yang atas sama macam tadi, kita kena kira dulu. 10 plus 14 divide by 2. 10 tambah 14 24. 24 bahagi 2 12. 15 plus 19 divide by 2. Oh ni tadi 12 darab 2. 15 tambah 19 bahagi 2 17. 17. Okay, 17 multiply 3. 20 plus 24 divide by 2 22. 44. Okay, 22 multiply by 5. 25 plus 29 divided by 2, we get 27. 27. Multiply 12. 12. 30 plus 34 divided by 2, we get 32. 32. Multiply by 19. 19. And for the last class, okay, boleh sebut class atau boleh sebut kategori lah. Okay, for the last class, 35 plus 39 divided by 2 equal 37. 7 multiply by 9. 9. Okay, so kita selesaikan yang atas, darab dan tambah. We get 1450. As for the final answer, 1450 divided by 50. The answer is 29. Okay, jadi untuk min tak ada perubahan lah. Cara kira is the same as the previous example. Rasanya dah tak ada masalah kan? Untuk min dah betul-betul faham betul? Min betul-betul faham? Faham, madam? Betul. Very Faham, good. madam? Next example. No, the same example but next question. Okay. Same example. Okay, kita masih ada data yang sama tapi nombor ni salah. Betulkan dulu supaya tak confuse. The numbers are 2, 3, 5, 12, 19 and 9. Okay. So this time we want to calculate the mode. Mode adalah
highest frequency. Alright. Look at all the classes or all the categories. Which class has the highest frequency? 19. 30 to 90. 34. 19 to 19, 30, 34. Okay, very good. So we name this as the number Mod 20 Model sebagai class. model class. Betul. Okay, we name this as model class. Alright, kita dah tentukan model class. Now we can proceed to the formula. Okay, lower boundary model class. This is our model class. Lower boundary dia 29 and plus 13. 30. Okay, very good. So to get this, kita buat dari sini lah. 29 plus 30 divided by 2. Okay, we get 29.5. Okay, and then ni delta 1. Delta 1, frequency of model class minus frequency before model class. So macam mana dapat 7? 19 minus 12. Itu delta 1. Ni samalah delta 1, delta 1. Delta tu apa? Frequency Frequency model class minus minus after after. model. Okay, very good. After model class, so 19 minus 9, we get 10. Okay, lastly ni, class size. Okay, 10 sampai 14, kira 10, 11, 12, 13, 14. Ada 5. Kalau atas 5, kena samalah sampai bawah. Semua kena sekata. Okay, kalau rasa takut tak sama, kita kira yang last. 35, 36, 37, 38, 39. So, class size dia 5. Okay, kita selesaikan kira terus dapat jawapan 31.56. Okay, mode pun sama kan? Tak ada beza dengan yang sebelum ni. Let's do the last question. Median. Okay, untuk median je yang ada lain sikit. Jadi number of frequency, total of frequency 50. 50 divided by 2. 50 divided by 2 is 25. 25. Okay. Kita cari dulu 25 duduk kat mana. Kalau 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. 10. 10 tambah 12, 22. 22. 22 tambah 19. 41. Okay. Jadi kat sinilah kita dah jumpa kita punya apa? Kita namakan dia sebagai apa? Median. Median. Class. Median class. Okay. Lower boundary of median class. Okay, lower boundary of median class. Kita dah kenal pasti 19 is our median class. Lower boundary dia yang mana satu? 29 to 13. 30. 29, 30. So for this one, 29 plus 30 divided by 2. We get 29.5. And then summation of frequency divided by 2. Okay, summation frequency kita dah tahu 50. 50 bahagi 2. Okay, ini summation of frequency class before dia median class. Okay, before median class. This is our median class.
Jadi summation untuk semua kelas sebelum median class. So how do we get 22? 2 plus 3 plus 5 plus 12. Ini median class kan? So semua ni tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 12. We get 22. Okay, 19. 19 is the frequency of median class. So this is our median class. Frequency of median class is 19. So ini 5. Mana dapat 5? Class size ni tadi samalah. 10 hingga 14. 10 hingga 14. 10, 11, 12, 13, 14, 5. And then kira dapatlah jawapan 30.29. Sama je saya rasa, tak ada beza lah kan. Madam kata kalau nombor ni ada beza. Tak ada pun, bila buat balik tak ada beza pula. Apa yang beza lah? Dekat table dia beza. Table je lah beza. Tapi sebenarnya jalan kerja kita sama, boleh dapat jawapan betul. So tak ada masalah. Kalau kita ada odd ke, kita ada even ke, sekejap saya tengok sekali lagi. Nak make sure betul-betul. Okey lah, nampaknya tak ada beza. Betul. Madam, Dan itu sahaja. Ya. Madam, dekat soalan A, the mean tu, kira the mean. Formula dia. Yang tu ke bezanya? Sama je. Sama juga. Formula pun sama. Kita And guna yang ni. Kita guna ni. kalau guna yang sebelahnya pun sama juga. Tak bolehlah guna ni. So, bukan table. Ni kalau yang kita belajar semalam. Untuk yang table macam ni. Okay, sebab kita ada F. Fx. Bahagi dengan F. Yang ni tak guna kat sini. Alright. So, saya rasa okay. Sepatutnya second example ni saya discuss esok. Tapi awak kata tadi okey, boleh terus sambung. Jadi esok kita dah tak perlu buat Google Meet. Awak boleh fokus soalan tutorial dan kalau perlu kita discuss tutorial. Right, untuk semalam saya minta awak cubalah soalan daripada tutorial 40. Setakat ni rasa-rasa ada apa-apa nak tanya ke? Untuk hari ini boleh continue lah. Kita dah belajar 2 example, kita discuss. Satu yang ada odd number of classes, yang kedua even number of classes. Tapi kita try dua-dua pun dengan cara yang sama, we get the answer. So nanti awak boleh teruskan cuba soalan-soalan daripada tutorial 41. Okay, saya nasihatkan jangan tinggalkanlah soalan ni untuk final exam. Sebab satu soalan tu markah dia agak banyak. Okay, kalau tengok soalan statistik, basic statistik. Satu soalan ni satu soalan boleh dapat 6 markah. Kalau 2, okay, kalau soalan dalam buku ni 2 soalan je. Dia tanya min, dia tanya mod, dia bagi 6 markah. Okay, kalau macam kita buat ni, kita buat 3-3 kan. Kita buat min, mod, median. Dan exam mungkin dia akan tanya 2 sahajalah. Alright, so that's all for today actually. Okay, anything else you would like to ask? Nanti saya akan sertakan slide tadi dalam Google Meet. Bukan. Saya akan sertakan slide dan recorded video ni dalam Google Classroom. So kalau awak rasa perlu refer,
boleh refer semula. And for now, you can focus on buat tutorial. Later on, saya akan bagi soalan revision untuk final exam. Okay, setakat ni awak okay ke? Ada rasa tekanan yang maha dahsyat tu? Tak ada. Okay, madam. Saya harap awak okay, awak bertenang. Okay, madam. Happy. Just slow-slow. Okay, kalau rasa stres, tertekan, cuba rehat, solat, cuba ngaji. Zaman saya belajar dulu pun, saya ingat saya paling baik waktu matrikulasi. Kalau waktu matrikulasi tu saya baik betul lah, hari-hari ngaji. Dan memang nampak beza dia. Bila saya degree, saya dah nakal sikit. Degree dah tak ngaji. So jauh beza. Okay, matrik tu dia punya ketenangan. Dapat result yang sangat-sangat bagus. So bila degree dah nakal, waktu tu dah sibuk lah join persatuan lah apa kononnya kan. So kita leka ada efek lah pada cara belajar, pada keputusan. Jadi saya harap awak semua mulakan dengan langkah yang betul. Alright, jangan stres yang melampau. Kalau sangat tertekan, cubalah cari kawan, cari family, cari Tuhan. Alright. Do your best for your final exam. I pray the best for all of you. InsyaAllah nanti apa-apa saya akan update di group atau di Google Classroom. So that's all for today. Assalamualaikum. Baik, Mi. Thank you, Mi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. See, madam.